pagi cikgu. Okay, Assalamualaikum, selamat pagi semua. So hari ni semua sihat? Alhamdulillah cikgu, semua sihat. Okay, Alhamdulillah baguslah macam tu. Okay, sebelum tu saya nak tanya dulu, siapa ketua kelas dalam kelas ni? Saya cikgu. Oh, Akila ya? Okay. So hari ni semua ada tak? Alhamdulillah semua. Oh, saya lupa cikgu. Ada seorang tak ada. Oh ya ke? Siapa nama dia? Zakwan. Oh, Zakwan. Okay, nanti saya minta tolong Akila, bagi tahu dekat dia. Nanti suruh hantar surat kenapa tidak ada hari ni. Okay? Okay cikgu. Okay, terima kasih. Okay, sebelum kita mulakan kelas dulu, saya nak kita mulakan dengan kita Al-Fatihah lah. Okay, kita baca sama-sama Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Alhamdulillah. So hari ni kita akan mulakan subjek kita seperti mana yang saya dah beritahu awak pada minggu lepas. Saya nak ajar berkaitan dengan konkret. Pasal konkret dalam kita punya subjek studi material. Okey, sebelum tu tak kamu dulu. Sebelum cikgu nak start ajar dekat kamu semua, cikgu nak tunjuk kat kamu satu video ni. Okey, sebentar. Okey. Kamu rasa kan kita nak guna konkret ni untuk apa? Ke sekadar kita guna untuk bangunan semata-mata? Ada yang tahu tak? Apa dia, Akila? Saya tahu sama konkret ni apa. Okey. Cikgu nak tunjuk dekat awak semua. Kalau macam kita tahu yang kita nampak sekarang ni cuma buat bangunan, nampak buat beam ke, kolom, tangga kan. So cikgu nak tunjuk kat awak satu video ni lah. Video ni dia orang gunakan konkret ni untuk pembuatan benda lain. Kita tengok video ni. Ni semua benda ni guna konkret tau ni. Okay. Yang cikgu nak tunjuk kat kamu ni, dia orang punya innovation dekat luar negara. Dia orang gunakan konkret ni sebagai apa? Nampak? Yang first kita tahu, buat bangunan, buat jabatan. Nampak? Kat Malaysia ada tak cikgu? Kat Malaysia mungkin ada, tapi kebanyakannya dia orang buat benda ni semua sebab benda ni semua perlukan kepakaran lah. Macam kita nak buat bangunan ni kena perlu kepakaran, betul? Nampak ni, bahan-bahan yang dia orang pakai. Macam yang kita pernah belajar sebelum ni, dalam bab aggregate, kita belajar. Kita gunakan simen, pasir. Okay. Ni semualah bahan yang cikgu cakap tadi. Cikgu nak tunjuk kat kamu dia punya innovation. Nampak? First, dia gunakan konkret tu untuk tempat alas sabun. Mesti awak tak pernah terfikir kan? Nampak? Biasanya macam plastik ni cikgu. Betul. Nampak? Dia buat card holder guna konkret. Mesti awak tak pernah terfikir pun nak pakai. Macam mana nak pakai konkret guna card holder? Tapi tengok harga dia. Cuma harga dia $74 lah daripada sana. Mungkin dekat sini harga dia mungkin lebih mahal. Sebab apa? Bahan-bahan dia lah. Nampak? Macam-macam dia orang buat. Nampak? Tempat letak berus gigi pun dia orang buat pakai konkret.
Nanti cikgu akan tunjuk kat kamu macam mana diorang guna bahan apa yang diorang pakai ni. Buat semua bahan-bahan ni. Okay, nampak? Pencil holder pun ada. $99 lah, tapi dekat sini tukar dah mahal dah. Sebab apa? Dia punya bahan dia. Nampak? Kotak tisu pun pakai konkrit. Orang rasa tak berat ke nak cut? Tapi adalah dia punya kepakaran dia nak buat. Tempat letak rokok pun ada. Ni tengok sebaik. Nampak tu. Yang ni ada juga kita nampak biasa kadang orang buat guna untuk paku, guna untuk pasu. Okey, itu saja. Okey. So, awak rasa apa yang awak dapat daripada video tadi? Konkret ni kita bukan buat untuk bangunan semata-mata. Kalau kita boleh jadi lebih kreatif, kita boleh je buat untuk benda kegunaan harian kita juga. Cuma dia memerlukan macam saya kata tadi, kepakaran. Betul. Bagus. Okey. Cikgu nak pergi kat next slide. Okey. So apa benda yang kita akan belajar pada hari ini? Sebelum awak tengok ke depan, hasil pembelajaran yang kita akan belajar pada hari ini. First sekali, apa itu konkrit? Cikgu akan terangkan apa itu konkrit. Kita tahu konkrit ni sebenarnya simen ke? Simen lah simen. Konkrit adalah konkrit, betul? Apa tu? Cikgu akan terangkan apa jenis konkrit. Berdasarkan macam mana video yang cikgu tunjukkan sebelum ni tadi. Macam mana dia orang guna buat kotak tisu, dia orang buat tempat letak pensel, tempat letak kad kan, macam-macam dia orang buat kan, innovation. So cikgu akan tunjukkan nanti jenis-jenis konkrit dan cikgu akan terangkan sikit lah dia orang gunakan jenis konkrit apa yang untuk dia orang buat bahan-bahan tu. Okey, seterusnya cikgu akan tunjukkan apa kegunaan konkrit. So macam tadi kita dah nampak sikit lah kan, kegunaan konkrit tak terguna untuk buat bangunan saja, buat tiang ke kan. Okey, seterusnya cikgu akan ajar pada hari ini ujian yang digunakan. Kita nak tahu, kita nak buat konkrit ni, nak uji macam mana, apa ujian yang kita nak buat pada ke atas konkrit ni supaya konkrit tu kita tahu konkrit tu mampu, kuat ke, nak tampung berat ke. Macam contoh bangunan, kita nak guna, kita mesti nak check betul tak kekuatan berapa orang dalam rumah, berapa ton berat yang kita besi konkrit tu mampu nak tampung. So adalah ujian-ujian dia. Sekejap lagi cikgu akan terangkan dekat awak semua. Okey, last sekali cikgu akan terangkan dekat awak proses penyediaan konkrit. Okey, semua okey lagi ke? Okey cikgu. Okey, bagus. Okey, apa itu konkrit? Boleh saya minta tak Akilah beritahu apa itu konkrit? Yang awak tahulah, yang sekadar awak nampak dekat sekarang ni. Macam mana konkrit tu? Konkrit adalah satu yang keras itu. Konkrit keras? Saya tahu konkrit keras lah. Betul-betul? Kalau tak keras macam mana nak buat bangunan ke? Buat benda betul tak? Betul. Boleh terima, tapi belum lagi spesifik. Okey, tak apa, saya akan terangkan lagi. Okey. Konkrit ni ada jenis-jenis dia macam tadi cikgu terangkan kan. Dia kalau macam sekarang ni cikgu tunjukkan, dia ada dua jenis stage. Kalau macam awak nampak kat depan ni, fresh concrete dengan hardened concrete. Okey, sekarang reason dia kenapa cikgu letak bahasa Inggeris dan campur mengajar bahasa Melayu, sebab dalam buku yang cikgu minta awak bawa hari tu kan, buku material, so awak boleh buka dekat muka surat 54. Okay, awak boleh check kat situ pasal stage dia. Ada dua peringkat dia. Kalau awak nampak fresh concrete dengan hardened concrete. Apa tu fresh concrete? Apa tu hardened concrete? Betul tak? Mesti awak tak tahu kan? Okay, fresh concrete tu dia contoh konkrit yang baru dibuat. Contoh macam dekat tapak pembinaan lah kan. Dekat tapak pembinaan biasa kontraktor akan suruh pekerja-pekerja, biasa saya kan dah nampak pekerja-pekerja Bangla, betul tak? Bangla ke Endon ke kan, diorang akan bancuh
konkrit tu dekat side. So diorang akan banculah letak bata, letak batu, letak pasir. Ikut yang aggregate yang macam cikgu dah ajar sebelum ni. Macam tu. So sama je dia punya proses dia tu. Untuk fresh concrete. So harden concrete. Harden concrete apa pula? Harden concrete ni sebenarnya harden concrete ni maksud dia konkrit yang sedang dijalankan. Apa yang konkrit sedang dijalankan? Tadi fresh concrete sedang dijalankan juga. Dia kau jalankan maksudnya dijalankan tempat lain ke? Bukan kat tempat pembinaan ke? Bukan, maksudnya harden concrete ni contohlah kan kita bagi. Ada satu pembinaan dekat tepi jalan ni. Untuk buat rumah kedai lah, contoh rumah kedai. Okey. Kontraktor ni akan order lori konkrit daripada kilang lah kan. Dia order konkrit daripada kilang. Daripada kilang untuk datang ke site. So maksudnya konkrit tu konkrit yang sedang dijalankan. So maksudnya konkrit tu harden konkrit ni kebiasaannya dia kekuatan dia lebih tinggi lah daripada fresh konkrit ni. Sebab biasaannya lah takkanlah kontraktor nak order konkrit tapi grade 5, grade 10. Tak logik lah kan, grade 5, grade 10 macam fresh konkrit tadi. Boleh je pekerja-pekerja dekat tempat binaan tu buat. Macam Bangla tu ke Indonesia kita nampak dekat tempat binaan tu, diorang buat. So fresh concrete ni kebiasaannya dia dalam grade 5 ataupun 10 ataupun 15 macam tu lah. Sebab kebiasaannya untuk bancuh sendiri ni susah kita dapat grade yang tinggi. Sebab tu kita kena order daripada kilang. Tapi kita order dari kilang, kita tak boleh stop. Yang sentiasa berjalan. So lepas lori tu contoh kita nak buat tu, kita nak konkrit untuk slab. Kita akan konkrit untuk slab di hari tu. Kita kena habiskan terus slab hari tu. Kita tak boleh buat hari ni slab, terus nak buat tiang, terus nak buat tangga, semua tak boleh. Mungkin dia akan gunakan dalam 2 contoh. Diorang nak buat slab, lepas tu ada lebih untuk penggunaan tiang. So baru dia akan guna dekat tiang sikit. Macam tu. Contohnya biasanya diorang tak boleh lah buat kat tiang, tak logik lah kan. Sebab tiang biasa grade dia tak cukup sama macam mana slab. Biasanya contoh rumah kedai ni dia buat, contohlah dia buat slab dekat tingkat 2. Mestilah dia orang guna dalam grade 30 ke. Sebab grade yang tinggi tu sesuai lah dia nak tampung berat badan manusia, berat beban mati dengan beban hidup yang cikgu pernah ajar pada sebelum ni. Beban mati dengan beban hidup tu lah. So diorang mampu untuk support. Okey. Seterusnya pula kita teruskan lagi dengan jenis konkrit. Jenis konkrit. So kalau awak nampak dekat depan ni, cikgu tunjuk dekat awak. Reinforced cement concrete, pre-stressed concrete, polymer concrete, fiber reinforced concrete dengan lightweight concrete. Nampak tak? Kelas nampak kelas? Okey, bagus. Okey. First sekali reinforced concrete, reinforced cement concrete. Apa benda tu reinforced concrete? Apa beza setiap jenis-jenis konkrit ni? Adakah bentuk dia sama je? Petak macam selalu kita nampak diorang konkrit tabur macam tu ke? Macam mana bentuk dia? So cikgu tunjukkan. Okey. First sekali reinforced concrete. Apa maksud reinforced concrete tu? Kalau awak nampak dalam muka surat 56 dekat muka surat awak tu, awak nampak dia tulis konkrit tertulang. Apa maksud konkrit tertulang tu? Konkrit tertulang tu sebenarnya ni nampak ni. Inilah dia tertulang dalam besi tu, reinforced concrete tu. So itulah nama dia. Biasa reinforced concrete ni kita guna kat mana? Biasa kita guna kat mana? Ada yang tahu tak? Ke kita boleh guna sembarang je nak buat reinforced concrete ni? Sudah tak boleh kan? Apa? Apa dia kilap? Konkrit ni tak dengar? Oh maaf, biasa dia reinforced concrete ni biasanya guna untuk apa? Awak rasa guna reinforced concrete ni untuk dekat mana? Nak pakai? Reinforced concrete bangunan. Untuk bangunan. Tinggi-tinggi.
Betul? Kalau bangunan rendah tak boleh pakai reinforced concrete tu. Jadi kalau bangunan rendah tak boleh pakai reinforced concrete ke? Betul-betul lah cikgu nak buat ni. Nak buat kerusi. Betul nak buat kerusi. Takkan nak pakai concrete tu tulang, macam tak logik lah kan? Betul lah kan? Cikgu saja je kacau sekilas ni. Sebab macam usul sangat, saya usul sangat ni. Tak apa, cikgu terangkan. Okay. Reinforced concrete, nampak awak nampak tertulang dalam ni. Apa function tertulang dalam besi, dalam konkrit ni? Fungsi tertulang ni lah beri tambah kekuatan pada konkrit tersebut. Sebab itulah reinforced concrete ni sesuai untuk pembinaan bangunan, pembinaan yang besar-besar lah. Dia bukan sekadar untuk macam buat, macam tadi nampak inovasi yang buat tu kan. Takkanlah dia orang nak buat kotak tisu guna reinforced concrete kan? Mestilah tak sesuai, betul tak? Macam tak logik lah benda tu, memang tak logik pun kan? So itulah function dia. Biasanya dia orang akan gunakan dekat dinding ke dekat bangunan yang besar-besar. Untuk biasanya dalam ni digunakan, kalau awak nampak dalam kat depan ni, ni biasanya digunakan untuk ABS punya. Sebab kalau biasa kita buat conventional ni kat rumah ni, kita ikat bata. Kita ikat bata, lepas tu simen, dinding, macam biasalah kan. Inilah, itulah beza dia. Okay, seterusnya pre-stressed concrete. Pre-stressed concrete. Apa pre-stressed concrete ni? Sama macam tadi ke tertulang? Kenapa dia tak panggil tertulang? Kalau awak tengok ada juga besi macam tadi. Kenapa dia tak panggil konkrit tertulang juga? Sebab kegunaan dia berbeza daripada reinforced concrete tadi. Sebab pre-stressed concrete ni untuk satu kegunaan konkrit yang ada tempat yang ada tegangan. Sebagai contoh lah cikgu bagi tahu awak. Jambatan. Kalau awak ada ambil fizik, awak akan ada belajar satu subjek ni. Awak akan kira ada bearing yang bawah daripada konkrit tu akan menggerakkan konkrit ni lah. Konkrit tu inilah dia pre-stressed concrete. Sebab pada waktu pagi biasa besi akan mengembang, betul? So sebenarnya konkrit tu bergerak, tapi kita tak nampak. Kita pergerakan yang paling minimum lah, kita tak nampak pun dia mengembang. Macam tu. So ada yang tanya saya sebelum ni, cikgu pre-stressed concrete ni boleh ke pakai untuk bangunan tu tadi? So dia boleh pakai untuk contoh projek ni dekat buat longkang ke jabatan, proses yang perlukan proses kembangan, buat dam ke. Kalau nak buat kat rumah ni kurang sesuai. Okay, semua dapat? Okay, tak apa, kita teruskan lagi. Okay, next pula polymer concrete. Polymer concrete. Apa tu polymer concrete? Ada yang tahu tak polymer concrete tu apa? So polymer tu sebenarnya bahan dalam konkrit tu lah. Bahan yang dipanggil campuran daripada dalam konkrit tu. Kalau awak nampak dekat muka surat 57 tu, dekat bawah sekali, kotak kanan bawah sekali ada tulis pasal polymer konkrit ni. Bahan dia, nampak? Awak nampak tak? Macam ada batu-batu kecil kat dalam tu. Itulah dia polymer. Bahan-bahan macam buis tu dia akan letak dalam ni, campuran dengan simen, batu semua tu, jadilah polymer konkrit. Tapi polymer konkrit ni sesuai ke nak buat macam tadi? Contoh nak pakai untuk ni dekat dalam tu lah, saya nak guna polymer konkrit, nak guna untuk buat tiang, boleh ke? Mestilah boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab kekuatan polimer ni tak mampu nak menampung macam mana reinforced concrete dengan pre-stressed concrete tadi. Sebab diorang punya grade yang tersendiri. Sebab grade polimer ni tak mampu nak capai dekat grade yang macam simen tadi. Sebab yang tadi tu mestilah kita guna grade yang tinggi, 20, 25 ke 30, macam tu, lebih daripada tu lagi kan. Sebab kita nak tampung beban yang kuat tu. So biasanya polymer konkrit ni kegunaan dia untuk yang minimum je lah. Minimum je. So tak apa, kita teruskan lagi. Ada 5 jenis je. So ni yang keberapa tadi? Yang keempat kan? Okay. Awak nampak tak ni? Fiber reinforced concrete. Saya rasa mesti awak pernah nampak. Kadang-kadang dekat bangunan lama-lama kan, awak dah nampak satu kita pecah, macam dah nampak tu keluar macam ni.
apa benda ni? Kan? Awak tak tahu pun nama dia apa sebenarnya? Itulah nama dia fiber reinforced concrete. Bahan campuran yang kita letak dalam simen tu. Tapi awak nampak tak? Ada lubang-lubang ni, lubang-lubang ni kan. Lubang-lubang ni sebenarnya dipanggil honeycomb. Honeycomb ni macam kita pancur konkrit tapi kita tak cukup ratakan betul-betul mampat. So adalah lubang-lubang angin dalam ni. Contoh macam ni lah. Inilah dipanggil honeycomb. Macam tu. Tapi apa function fiber ni? Betul tak? Fiber ni kalau kita nak gunakan fiber reinforced concrete ni, kita nak guna untuk macam untuk lagi cantik. Contohlah kan, awak pernah nampak ceiling rumah awak tak? Ceiling awak macam nampak betul-betul yang kita letak lampu tu. Diorang pakai lebih kurang macam ni. Diorang pakai sini sebab dia tak gunakan untuk kekuatan yang tinggi. Dia just guna untuk cantikan je. Sebab bila dia guna fiber dengan ni, dia senang nak bentuk dia. Lebih berbanding dengan reinforced concrete tadi. Sebab dia buat concrete ke plastic concrete dia dah tertulang, betul tak? Polimer pun tak sesuai. Lebih sesuai untuk fiber reinforced concrete. Kebiasaannya memang fiber reinforced concrete ni gunaan dia untuk kecantikan lah. Okay, kita teruskan lagi dengan yang terakhir untuk jenis nampak lightweight concrete. Lightweight concrete. Apa tu lightweight concrete? Macam ni lah yang saya tunjuk kat awak awal-awal video tadi, yang diorang pakai untuk buat apa tadi? Card holder. Card holder, pasu, tempat letak berus gigi pakai. Sebab dia sesuai pakai lightweight concrete ni untuk kerja-kerja yang minimum. Contoh sebab dan nama pun light, mestilah ringan tu tak? Sebab itulah dia orang guna dekat produk-produk macam tadi tu supaya senang nak dibawa. Dia bahan dia konkrit tapi dia tak berat macam mana berat konkrit yang berkilo bertantan tu. So itulah dia punya jenis lightweight konkrit dia. Okay, macam tadi tu, itulah kegunaan dia. So awak dapat tak apa kegunaan konkrit dia? Ke awak rasa ada kegunaan lain dekat konkrit ni selain daripada tu? Cikgu terangkan lagi. Okay, kalau nak saya terangkan lagi dengan konkrit ni, contohlah kan, macam saya cakap tadi, nak buat ni macam kat luar kelas kita tu ada satu meja bulat tu dengan kursi tu, itu pakai konkrit. Pakai simen konkrit, tapi dalam dia ada tak tertulang tu, tapi dia takkan dia pakai simen ni reinforce. Tak kalau dia pakai reinforce dan setebal-tebal dalam tu nak letak dekat situ, tak logik lah apa kan. So diorang gunakan fresh concrete. Fresh concrete pada awal-awal tadi cikgu cakap stage dia ada dua peringkat kan, harden dengan fresh. Fresh tu yang concrete yang kita bancuh sendiri. So diorang biasa majoriti dia memang akan bancuh sendiri, bancuh dan akan letak bar besi tu yang minimum ni lah, yang kecilnya, dan diorang akan bentuk satu bentuk yang macam kursi dia bulat kan. Letak bulat dalam tu dengan diorang punya meja tu. Macam tu lah. So sebenarnya konkrit ni ada banyak gunaan dia. Bukannya sekadar untuk buat rumah, untuk dinding, bukan sekadar untuk tu. Banyak sebenarnya kegunaan ni kita tak nampak. Macam cikgu tunjuk video tadi, mesti awak pun tak expect, betul tak? Boleh buat macam-macam dengan konkrit sebenarnya. Bukan sekadar nak buat ni, awak nak buat rumah aja boleh buat konkrit ni. Ada banyak jenis ni. Sebab jenis-jenis simen pun ada banyak yang awak pernah belajar sebelum ni, ada banyak semua jenis dia. So yang kita boleh guna, so konkrit mana sesuai, macam tu. Mungkin dulunya bahan campuran dia berlainan, tak sama macam konkrit yang lain, macam tu. Itulah membezakan setiap jenis-jenis konkrit dan kegunaan dia. Okay, sebelum cikgu nak tunjuk kamu ujian dia, cikgu nak tunjuk dulu macam mana proses sekarang, proses dekat set ni. Macam mana diorang buat proses berkilang ni. Kita tengok jap. So you nampak dekat depan ni, nampak macam mana proses yang diorang buat konkrit daripada kilang kadangan. Macam mana proses dia. Tengok. Sebelum lori tu sampai kat tempat binaan kan. Tengok macam mana dia orang buat.
Bahan-bahan sini tu diletakkan dalam mesin tu. So diorang transfer batu bau apa semua tu, diorang mix dalam tu siap. Kalau macam kita tadi face konkrit tu mungkin kita akan buat awal-awal tadi, kita bantu sendiri, nampak? Diorang letak batu bau. Tak, mesin diorang dah set lah berapa banyak nisbah yang kita perlu. Contoh, dia nak buat grade berapa, kena gunakan berapa, dia punya pasir dia berapa banyak, tanah dia berapa banyak kan. Nampak? Tak, bila diorang dah campur semua bahan tu, diorang akan gaul. Macam dekat tak peminat kan, kita guna yang mesin yang gaul mesin tu. Macam mesin body support tu, sama je. Semua dia proses dalam mesin ni lah. Nampak diorang gaul semua tu, bagi sebati. Lepas tu diorang transfer ke lori support tu. Itulah dia boleh kat tu. So lepas tu lori tu datang ke tempat pembinaan. So benda tu buat ulang-ulang sampai berapa, contohlah dekat saya tu nak pakai 10 meter, tu dah akan buat 10 meternya. Macam tu. Okay, faham? Awak tengok video lagi ke? Kita sambung. Kita sambung ni dulu lah. Kita sambung ujian dulu. So ujian yang digunakan untuk dalam konkrit ni apa? Ada 3 ujian ni. Slump test, density test dengan compression test. Apa kegunaan slump test ni? Macam mana bentuk slump test ni? Macam mana bentuk density test ni? Macam mana bentuk compression test ni? Mari cikgu nak tunjukkan dekat awak. Inilah nama dia slump test. Contoh, kalau balik pada fresh konkrit tadi, kita campur, kita gaul. So bila kita dah siap gaul apa semua tu, kita letak dalam dia. Letak dalam ni penuh, kan? So macam mana kita test ni kita nak buat? So bila kita nak buat, kita akan guna satu besi rod. Kita akan letakkan dekat dia punya konkrit tadi pula. Kita letak bagi dia mampat dulu. Then kita akan buka dia punya, awak nampak dia silinder kan? Silinder cone ni kita akan buka. So bila kita nampak bentuk dia jatuh macam mana, nanti tu yang cikgu pernah tunjuk sebelum ni, dia punya bentuk kalau jatuh banyak, maksudnya fail lah kan? Lembik lah maksudnya konkrit tu. Kalau benda tu stay tinggi atas betul-betul tegak, dapat lagi bentuk macam bentuk silinder tu, maksudnya konkrit awak ni berjaya lah, kuat. Kalau macam medium tu, nantilah berapa kan. So tak seberjaya macam mana awal tadi. Macam tu kegunaan slump test ni. Yang kedua pula, awak nampak dia timbang. Density test ni sebenarnya dia nak timbang berat yang sepatutnya awak boleh dapat lah. Contoh, 1 kilo konkrit bersamaan dengan berapa dia punya bahan-bahan ni semua tu kan, berapa aggregate dia, berapa. Inilah mesin dia kita nak test supaya data-data kita dapat pastikan yang kita punya kekuatan tu betul lah mencapai seperti mana yang kita nak. Macam tu. Okay, seterusnya last kali, compression test. Nampak compression test ni? Contoh QP yang awak buat tadi, kita akan guna satu mold. Kita isi dalam mold kotak tu untuk kita buat test ni lah. Kita nampak, kita letak dalam ni. Lepas tu bila dah dapat bentuk kan, dia dah keras dalam berapa hari, contoh 3 hari atau 14 hari atau 25 hari dah kan. So kita gunakan untuk compression test ni. So bila compression test ni, dia orang akan tekan gunakan berapa kilo tu. Dia ada bacaan dia. Tekan sampai batu tu fail, maksudnya sampai batu tu pecah lah kan. Kalau batu tu pecah, so baru kita tahu dia punya data berapa, sama ada dia punya kekuatan tu mampu tak, dia punya peak dia punya hancur tu berapa. Macam tu.
Okay, last kali proses penyediaan konkrit kita nak belajar pada hari ni. Sebelum tu, cikgu nak tunjuk kat buat dulu video macam mana diorang buat ABS tadi kan. Cikgu tunjuk video density dulu lah. Macam mana density punya video ni. Okay. All samples of the concrete must be obtained and prepared in accordance with BSBN 12350 Part 1. Nampak ni yang mesej aku cakap tadi. Itu besi yang kita nampak tadi, dia akan letak konkrit dalam ni lah. Nampak berapa kiraan dia dapat. So bila dia angkat, nampak dia akan compaction macam tu lah. Excessive segregation or latence. Compacting. Rasa kenapa dia ketuk-ketuknya tu? Sebab dia nak bagi mampat lah konkrit tu. Nampak konkrit tu letak dalam tu. Dia ketuk-ketuk sampai lah mampat dalam tu. The compacting bar is most common. It's not forcibly strengthened. Nampak? Campur lagi sampailah selesai dia punya proses. Nampak? Sampailah penuh sekali dekat atas sekali tu. Okay. Okay. Nampak? Sampai dia dah ratakan. Skim the surface of rim with a straight edge and wipe the outside of the container clean. Sampai kiranya dia orang dah buat proses ni sampai dah betul-betul mampat lah kan. Sampai tak ada ruang, sampai tak ada honeycomb lah cikgu tadi kan. Betul. Okay, tak apa, selesai yang tu. Cikgu dah janji awak tadi kan, cikgu nak tunjuk dulu macam mana dia orang letak konkrit ni dekat tapak binaan. Nampak? Nampak? Nampak reel besi ni. Besi-besi ni dia untuk tambah kekuatan dari bukannya boleh pakai polymer ke, pakai apa tadi lagi tak sesuai lah. Nampak konkrit ni berapa. Nampak? Nampak? Hasil bualan ni kita akan gunakan crane yang besar lah. Okay. Sajalah proses dia kan. Okay. Lepas pada semua tu, cikgu akan tunjuk last kali nanti dekat kamu dia punya proses IBS tadi. Semua boleh tengok penggunaan konkrit yang kita pakai selain daripada macam kita buat batu semua tu. Nampak? Menarik tau sebenarnya konkrit ni. Kita buat macam-macam. Cantik je proses pembinaan. Ni semua dekat dalam negara lah kan. Sebab tu saya cakap untuk pembinaan ni kita memerlukan tenaga kerja yang berpengalaman. Maksudnya dia ada pakar lah dalam buat benda tu. Dia tak boleh buat suka-suka orang nak buat seni. Sebab benda ni ibarat macam seni jugalah dalam pembinaan. Nampak? Menarik kan? Nampak? Ni bahan lain tak biasa nampak.
Kenapa dia letak bahan tu? Supaya lebih kuat dah. Oh, tengok ni nampak. Nampak? Diorang pasang mozaik. Mozaik. Lagi kita orang tunjuk gambar. Banyak lagi nampak ni. Nampak? Sekata cantik je. Sekarang ni diorang buat benda ni semua berseni tau. Adalah tangan-tangan diorang yang buat tu. Nampak? Sini diorang buat. Cantik je diorang tekan. Nampak? Emas kan? Sebab tu dia cakap kita perlukan tenaga yang mahir. Contoh macam awak semua ni, awak kena ambil tahu semua benda lah ni. Sebab nanti awak yang akan tengok orang-orang yang buat kerja, bukan awak yang buat kerja. So awak kena check, tengok macam mana dia guna buat kerja tu, bagus, cantik ke tak. Macam tu. Okay. Apa? Kita sambung pula dengan pengerjaan konkrit. Okay. First kali, pergaulan konkrit. First kali kena gaul konkrit. Macam aku tunjuk tadi kat awal dekat tempat pembinaan kan. Nampak? Inilah dia bentuk lori siput yang cikgu cakap tadi tu. Dia akan letak konkrit dalam ni. Sebab tu kenapa konkrit ni kena perlukan mesin macam ni? Kenapa mesin tu kena awak nampak dalam proses masa dia jalan, dia pusing je. Kenapa dia tak stop? Sebab dalam tu ada konkrit dia. Konkrit tu dia tak boleh, bila dia dalam keadaan yang mati, dia tak gerak, dia akan mengeras. Betul tak? Betul. Sebab itulah sebenarnya tilang dekat dengan tapak binaan ni pun tak boleh jauh. Sebab dia kena ambil yang paling dekat lah, supaya sesuai, supaya konkrit tu tak mengeras dengan cepat. Sebab ada jenis yang kontraktor ni gunakan konkrit yang cepat keras. So dia orang kena datang terus-terus sampai dekat tapak binaan, terus tuang macam tu. So next, untuk konkrit, contoh macam ni. Nampak? Dia orang gunakan crane. Crane yang macam saya duduk dekat first tadi tu, dia orang angkat konkrit tu, letak ke tapak pembinaan. Sebab benda ni perlukan kekuatan yang kuat lah. Manusia tak mampu nak angkat konkrit tinggi-tinggi ni kan. So kita gunakan lori dengan crane. Okey, seterusnya penempatan dan pemadatan konkrit. Penempatan dan pemadatan konkrit ni. So, macam mana diorang buat? Ada yang tahu? Macam ni. Saya terangkan kat kamu. Penempatan dan pemadatan konkrit ni, first, daripada tempat ni, orang nampak ni, yang diorang turunkan konkrit ni, dia dapat daripada lori tadi tu lah. Lori tadi tu akan letak dalam ni, bekas ni. Then diorang akan angkat menggunakan crane yang tadi tu, dan letak kat tapak pembinaan. Contoh lah kan, macam mana awak nak angkut sebesar-besar alam tu kan. Awak nak angkut pergi kat tapak tengah tu, mesti dah tak sesuai betul tak untuk gunakan tenaga manusia. So diorang gunakan crane. Contoh macam tu. So crane tu akan angkat konkrit tu, letak kepada tempat yang mana diorang nak. Contoh hari ni diorang nak buat, macam awak nampak ni, diorang buat ground beam kan, besar sana sini mana diorang angkut, betul tak? So diorang angkat, dan akan ada pekerja yang turun dalam tu. Lepas dah turun dalam tu, diorang akan padatkan lah. Diorang ketuk-ketuk sampailah penuh, macam yang kita tunjuk tadi dalam density test tadi. Supaya tak ada bubble-bubble dalam konkrit tu. Macam tu. Untuk proses yang seterusnya adalah meratakan konkrit. So macam tadi kita dah tahu, sebelum kita ratakan konkrit, kita dah tabur gunakan crane tadi kan. So bila proses kita gunakan meratakan ni, kita guna mesin ni. Bila kita guna mesin ni, dia akan ratakan setiap
kawasan yang ada yang kita letak konkrit tu lah. So dia takkan ada bubble-bubble macam yang cikgu tunjuk dekat fiber punya konkrit awal-awal tadi. Dia macam ada bukan fiber, polimer yang ada nampak lubang-lubang sikit macam tu. Sebab dia punya tu tak menggunakan mesin untuk diratakan secara sepenuhnya. Macam tu. Okey. Sampai second last sekali, dia punya proses adalah kerja kemasan. Kerja kemasan, nampak? Yang macam ni cikgu cakap pada awal tadi, proses kerja pembinaan ni memerlukan tenaga kerja yang mempunyai kepakaran. Contoh macam ni. Kalau awak nak buat macam ni, mesti awak ada kepakaran, bukannya sekadar macam contoh lah kan, yang apa tu, Indon dengan Bangla tu dia orang tak berapa reti sangat. Cuma dia orang reti macam ikat bata ke, jasa susun bata, kerja-kerja yang simple lah. Contoh macam kerja-kerja macam ni dia agak sukar sikit. So macam dia memerlukan kepakaran kepada orang-orang yang kerja lama. Contoh dia orang ada ni lah pengalaman kerja lama, so dia orang bolehlah buat kerja dengan kemas. Kan. Okay, last and the last sekali adalah pengawetan. Pengawetan ni kalau ikut macam dalam buku awak tu dia tulis curing. Curing. So curing sebab awak nampak dekat sini, dia sembur air tau. Dia sembur air. Sebab apa? Sebab dia nak tambahkan lagi kekuatan pada konkrit tersebut. So lepas kita dah buat kemasan semua, dah keras berapa hari, 7 hari, 14 hari kita keras, kita buka balik kita punya tu, yang kita tutup, then kita sembur dengan air pada setiap permukaan yang kita buat tu. Itu sahaja kesimpulan dia. So awak faham tak apa yang hari ni kita dapat? First tadi cikgu cakap pasal apa? Cikgu cakap pasal apa itu konkrit, jenis konkrit, test yang diorang gunakan. Lepas tu cikgu tunjuk juga macam mana cara nak letak konkrit ni kan. Sebelum tu cikgu nak tunjuk dekat awak. Sabar cikgu tunjuk dekat awak. Satu, untuk IPS ni cikgu janji dekat awak dekat awal-awal permulaan tadi. Cikgu nak tunjuk. So boleh tengok, yang kita cakap awal-awal tadi. Nampak? Diorang hanya menggunakan konkrit yang sudah siap daripada kilang dan bawa terus kepada tapak pembinaan untuk hanya pasang saja. Nampak? Okay, nampak? So, cuma bentukan macam plan dalam rumah tu kan. Terus diorang nak pasang kat mana. Nampak? Okay. Diorang guna precast hollow core lah. Semua diorang akan gunakan precast. Okay, sebabkan nampak? First dia akan pasang pada ground beam dahulu. Nampak? Slab. Slab ni biasanya kita akan buat secara konvensional lah kan. Slab punya ni. Lepas tu kita pasang. Tengok dia pasang macam mana. Pasang siap macam pasang Lego tu. Nampak? Pasang-pasang je. Dan dia orang akan welding untuk beri kekuatan kepada bangunan tersebut. Nampak? Senang je. So dia orang tak memerlukan tenaga kerja yang banyak dan kuat untuk siapkan satu bangunan. Ibarat contoh lah kan, tadi cikgu cakap konvensional mungkin dia akan buat pembangunan dalam masa jangka, contoh awak nak buat rumah kedai ni dalam masa jangka 2 tahun untuk buat 2 lot, 20 lot kan, 20 lot rumah kedai. Tapi kalau kita guna IPS ni boleh siap mungkin dalam setahun ataupun tak sampai setahun pun dah boleh siap. Nampak kan, cepat kan proses dia. Okay, macam tu lah cikgu nak beritahu kamu berkaitan dengan IPS tu. So sebab kat Malaysia ni kurang penggunaan dia sebab costing untuk pergerakan barang daripada kilang tu ke tapak pembinaan tu sangatlah besar lah kan. Dia orang punya cost tu tinggi lah kan. So sebab tu lah kat Malaysia ni kurang sikit sebab modal dia terlalu besar untuk Malaysia. Kemungkinan kalau ada pembinaan yang dah ada mesin, contoh dia dah ada crane dia sendiri,
dia dah ada dia punya lori dia sendiri, mungkin tu akan jimatkan kos untuk dia buat, untuk dia gunakan ABS punya cara lah. Tak apa, insyaAllah nanti minggu depan saya akan ceritakan pula dekat kamu tentang ABS punya planning, macam mana kita belajar tentang ABS pula lepas ni. Okay, so untuk kesimpulan dia, tadi kita belajar pasal jenis konkrit, apa kegunaan konkrit dia. Lepas tu kita belajar apa lagi? Kita belajar test dia macam mana, setiap jenis dia, kegunaan dia macam mana. Kita dah belajar tadi. So lepas tu last sekali kita belajar pasal apa? Dia punya proses penyediaan konkrit. Itulah dia. So itu saja untuk kali ni. Cuma cikgu nak minta satu kerja daripada kamu, untuk kamu cari satu pembinaan. Cikgu nak kamu bagi tahu cikgu apakah kegunaan dia, menggunakan, contoh maksud cikgu, apakah jenis konkrit yang digunakan untuk produk tersebut. Contoh dia nak buat rumah tu, dia nak pakai produk apa kan. So kamu decide sendiri. Cikgu nak tengok apa benda yang kamu dapat pada minggu hadapan. So cikgu tunggulah kamu punya kan. So itu sahaja daripada cikgu. So kalau ada apa-apa yang tak faham, kamu boleh rujuk dekat cikgu. Kalau malu dekat kelas, boleh jumpa cikgu dekat bilik guru. Apa-apa nanti cikgu akan bantu kamu sehabis baik lah, jangan risau. Okay, itu sahaja daripada cikgu. Kita akhirkan kita punya kelas hari ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Al-As innal insana yufus illa allazina amanu wa amilus wa tawassaw. Okey, alhamdulillah itu je kelas kita untuk hari ini. So kita jumpa minggu depan nanti. Cikgu undur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.